Hari ininya kita sambung yang ketiga. Dalam kata-kata yang akhir dahulu, Syekh Waliullah Abu Madian disebut inkisarul asi khairun min saulatil muti'. Sedihnya hati orang yang derhaka itu lebih baik daripada kekasaran hati orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali mana kamu buat dosa, kamu rasa sedih dengan dosa yang kamu buat. Yang ni kira-kiranya bernilai. Orang dipanggil demikian. Kerana apa dia? Kerana dalam hati dia masih ada lagi iman. Dalam hati dia ada lagi perasaan yang dia ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dia rasa bangga dengan ibadah dia. Apabila dia bangga dengan ibadah dia, dianya sudah menghilangkan iman dalam jiwa dia. Yang ni yang merosakkan pada seorang. Hari ini kita sambung yang tiganya, bahawa bukti atas kebenaran ini dengan penjelasan di atas tadi ialah yang menyebabkan pembawaan sebahagian hamba Allah yang saleh seperti Abu Al-Abbas Al-Bishri radhiyallahu anhu, di mana beliau lebih memuliakan manusia yang derhaka apabila berkunjung kepada beliau daripada orang yang taat. Ada ulama, seorang ulama, kalau ada orang datang ziarah dia, bagi dia di antara dua yang datang ziarah. Satu, ziarah orang yang derhaka, dalam keadaan derhaka datang ziarah dia, tapi orang ni dimuliakan berbanding daripada orang taat yang menyombong dengan taat dia, yang sombong dengan taat. Orang yang datang juga ziarah datang berjumpa dengan dia, dia kata lebih baik dia menghormati orang yang derhaka, yang tunduk pada Allah, yang takut pada Allah, yang takut dengan dosa yang dia buat ini, berbanding daripada orang yang taat yang takbur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takbur pada Allah ni jadi bahaya pada diri dia. Tetapi takbur dan juga tinggi hati, ataupun orang yang taat, manusia yang taat tetapi takbur dan juga tinggi hati, maka beliau tidak menghiraukan manusia yang sebegini. Sebab orang yang derhaka kepada Allah, meskipun banyak kedurhakaannya kepadanya, tetapi ia mengakuinya semuanya itu dengan sedar bahawa dosanya banyak dan maksiatnya tidak terhitung banyak dalam diri dia. Tapi jangan pula lepas pada ni kita kata kalau begitu buat maksiat lah, senang sikit ustaz kata. Dia berbanding daripada taat, kerana orang yang taat pun masuk neraka juga. Tak. Kalau orang yang dah taat, biar dia semakin bertambah taat, semakin bertambah taat. Jangan turun taat dia. Jangan sampai peringkat dia sombong. Kena jaga-jaga. Sebab yang taat ni, kerana kita taat ni, syaitan senang. Syaitan pula bukan syaitan biasa tak. Syaitan pula general semua datang. Yang datang ni bos-bos besar semua. Bila dah semakin taat, semakin besar syaitan datang. Semakin taat, semakin banyak ujian yang berlaku pada diri kita. Yang ni yang sedang merosakkan. Kita hanya diajar supaya jaga jangan sampai kita lupa daratan. Jangan kita sombong. Kerana kesombongan ini menyebabkan senang ruang syaitan masuk dalam diri kita ni. Walaupun demikian, manusia ini lebih baik daripada manusia-manusia yang taat kepada Allah, sedangkan hatinya sombong dan juga takbur. Di antara orang yang buat maksiat, yang takut dengan maksiat dia, bimbang dengan maksiat dia, lebih baik daripada orang yang taat dalam keadaan taat dia sombong dengan ketaatan dia. Dia berjalan, dia duduk depan cermin, misal contoh, orang yang taat ni duduk depan cermin, dia tengok dahi dia hitam dah dahi dia. Dia kata aku ni lebih baik daripada orang yang tak hitam dahi dia sebut. Ni dah mula nak sombong ni. Ataupun dia apa dia? Dia datang rajin, dia datang ke masjid. Dia tengok orang lain malas datang masjid, aku ni tahan dah sikit dia sebut. Berbanding daripada orang lain. Orang lain yang kita ni, ruang kita ni takbur tu, dia dah mula datang dah. Syaitan masuk dah pintu-pintu ni. Kita belajar dalam kitab apa dia? Dalam kitab bimbingan mukmin Imam Ghazali rahimahullah. Dia sebut al-ghurur, dalam bab al-ghurur, terpedaya. Ada hartawan yang terpedaya. Ada orang yang ibadah, ahli ibadah yang terpedaya. Terpedaya dengan ibadah dia. Ada orang yang berilmu yang terpedaya. Orang yang ada ilmu tapi terpedaya. Aku ni dah jadi ustaz dah, orang lain baru nak start misal contohnya. Aku dah jadi gini, aku dah jadi begini. Dia rasa sombong dah dengan diri dia. Yang ni senang syaitan masuk. Kita hanya biasa diulang dalam pengajian kita. Kalaupun Allah bagi kelebihan sedikit dalam taat ada perintah Allah, kena syukur pada Allah. Syukur alhamdulillah kerana Allah sayang lagi pada kita. Kalau Allah tak sayang, Allah buka ruang untuk kita ni buat maksiat pada Allah. Hadirin sekalian,
anda menulis sikit dalam, anda sebut bahawa ni kita buat contoh apa dia, adik Nur Amalina sekarang ni di antara contoh apabila Allah lepaskan ikatan kasih sayang Allah pada dia, asal dalam keadaan menutup aurat, tiba-tiba pergi ke luar negara, berjumpa dengan suasana luar negara, culture shock dia panggil, yang jenis macam ni. Asalnya orang yang dulu tutup aurat, cantik tutup aurat, pelajar cemerlang, diberi tokoh Maulidi Rasul, bukannya calang-calang orang, Maulidi Rasul. Tapi apabila Allah lepaskan ikatan dia, Allah tak sayang lagi pada dia dengan ibadah ataupun dengan kelebihan yang ada, dia akan lupa daratan. Na'udzubillah min zalik. Yang ni yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata ada seorang hamba Allah yang dia buat amal ibadah, dia buat amal ibadah dalam hidup dia, dia buat amal ibadah ni dekat-dekat dengan syurga tu, sejengkal lagi pada diri dia, sejengkal lagi dengan syurga. Tiba-tiba Allah tukarkan amalan dia, ubah amalan dia, lalu dia mati dalam keadaan tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia buat maksiat, dia sejengkal lagi dengan neraka, dia dengan neraka tu sejengkal lagi. Dalam keadaan sejengkal lagi dengan neraka, tiba-tiba Allah ubah hati dia, masukkan dengan amal ibadah, berubah dia, mati dia dalam keadaan dia di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar tentang hadis ini, hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kebanyakan ulama-ulama menangis ulama apabila baca hadis ini, menangis terus. Kenapa? Kerana bimbang hati manusia ni, senang je berbolak-balik, senang je, kejap je. Hari ni kita boleh tengok bagaimana Allah tunjuk pelajar cemerlang pada satu ketika, tiba-tiba apabila Allah Subhanahu wa taala nak ubah, sekejap je Allah boleh ubah. Berubah dalam, tengok pakaian dia, tengok gaya dia, dulu tutup aurat, cantik je orangnya, bagus je, kita puji, bagi tahu pada anak-anak kita, buat contoh ni buat contoh ni. Kenapa dia cemerlang, dia dalam pelajaran, hebat dia dalam pelajaran. Tiba-tiba bila keluar, tersebar dalam internet, tersebar dalam surat khabar dan sebagainya tentang peribadi dia yang dia berubah ni, berpeluk dengan jantan di luar negara ni dan sebagainya. Bukan jantan biasa, jantan Mak Saleh dia panggil. Nak sebutnya gambaran suasana sebegini, perlu dia jadi contoh. Dia sudah hilang contoh dalam hidup dia. Senang je Allah ubah hati manusia ni, berubah sekejap.